Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Adha binti Muhammad Hadi. Saya dari CFT 1032, Reka Bentuk Seni Tradisional. Tajuk saya Bangunan Bersejarah. Saya ingin membentangkan mengenai Balai Polis Bukit Kepong. Balai Polis Bukit Kepong. Pengenalan. Bangunan bersejarah didefinisikan sebagai suatu bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau satu peristiwa penting dari Kamus Dewan edisi keempat. Bangunan bersejarah dapat memberikan kita perasaan kagum dan menjadikan kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah tempat tersebut dengan lebih mendalam. Dalam erti kata lain, sesebuah bangunan itu digelar sebagai bangunan bersejarah sekiranya ia mempunyai nilai tersendiri. Sebagai contoh, dari segi seni bina, estetik, sejarah dokumentari, arkeologi, ekonomi, sosial, politik, rohani dan simbolik. Sejarah Bukit Kepong. Bukit Kepong adalah sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Muar Johor. Ia terletak berhampiran semua. Pekan ini dikenali ramai mengenai peristiwa Bukit Kepong yang tragik. Ramai anak muda tempatan yang berhijrah ke kota mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak. Kebanyakan penduduk pekan adalah peniaga kecil, sementara kampung yang berhampiran penduduk banyak yang terlibat dalam aktiviti pertanian, terutama kelapa sawit, aktiviti diorang, dusun, buah-buahan dan getah. Segelintir pula terlibat dalam aktiviti menangkap ikan air tawar serta udang kala yang boleh didapati dengan amat senang suatu ketika dahulu sepanjang Sungai Muar mengalir melalui pekan itu. Okay. Peristiwa Balai Polis Bukit Kepong adalah kesan daripada kesan kekejaman pengganas komunis semasa keadaan darurat selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh segerombolan 180 orang pengganas komunis bermula sekitar jam 5 pagi pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, para anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. 2 orang isteri anggota polis Marine turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong, 17 orang anggota telah terkorban. Permulaan kejadian Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya semasa sebelum kemerdekaan tahun Melayu. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong. Balai Polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor, Malaysia. Dan ini adalah peta Bukit Kepong, Balai Polis Bukit Kepong. Di sini adalah galeri Bukit Kepong. Ini adalah layout Bukit Kepong, ini adalah beret. Dan ini pada polis. Kemudiannya, Balai Polis menempatkan anggota polis lelaki dan perempuan yang bertugas dan menyimpan senjata di kotaknya. Ini adalah polis lelaki dan ini polis perempuan. Peralatan ketong diperbuat dari kayu yang digunakan oleh polis bantuan untuk memberi isyarat kecemasan. Ini ialah ketong. Ialah ketong untuk memberi isyarat. Beret polis. Penempatan anggota polis yang bertugas dan keluarga mereka dibina berhampiran Balai Polis bagi memudahkan anggota polis bertugas dan memudahkan memantau keluarga masing-masing. Okey. Ini adalah beret Balai Polis. Keluarga mereka duduk di kawasan itu, di beret itu. Okey. Kemudiannya, bahan pembuatan Balai Polis. Bahan yang digunakan untuk membuat Balai Polis ialah penggunaan kayu-kayu yang didapati dari hutan, hiasan dalaman seperti rumah-rumah biasa dengan adanya bilik-bilik. Bilik-bilik tersebut digunakan sebagai pejabat masing-masing dengan bersusun pangkat. Bahagian pintu, tingkap dan dinding diperbuat dari kayu, manakala pada bahagian tiang-tiang dibuat dari batu
batu yang kukuh. Atap pula menggunakan atap yang sesuai supaya tidak bocor dan tahan lebih lama dan ia lebih berat lah. Seterusnya, keistimewaan kawasan Balai Polis. Balai Polis Bukit Kepong dibina bagi memberi jaminan keselamatan kepada penduduk. Balai Polis ini dilengkapi dengan alatan-alatan perang sebagai contoh senjata-senjata, peri api dan sebagainya. Terdapat 2 pintu di Balai Polis tersebut, pintu di bahagian hadapan dan pintu di bahagian belakang. Pintu tersebut dibuat bagi memudahkan pergerakan keluar masuk polis. Kemudiannya, selain itu, tempat penyimpanan bahan letupan diperbuat dari besi supaya peralatan tidak dapat dicuri. Dibuat besi pintu dia. Pintu, lepas tu bahagian lain batu. Kalau tak batu pun besi. Okey. Keselamatan senjata semula ya. Selain itu, tempat penyimpanan bahan letupan dibuat dari besi supaya peralatan tidak dapat dicuri. Dan keselamatan senjata terjamin dan ia juga dibuat sebagai stok oleh polis. Kolar atau takungan air juga terdapat di kawasan tersebut yang digunakan oleh anggota polis. Kolar tersebut diperbuat daripada batu dan telah ditemui tenggelam di tebing Sungai Muar pada tahun 2010. Inilah senjata-senjata yang digunakan oleh polis. Inilah periuk api. Dan ini ialah takungan air, kolar. Ini tempat stok penyimpanan barang-barang letupan. Kereta perisai. Kereta perisai yang bernama Lord Lynn Scott Car telah diperkenalkan dalam pasukan polis pada 24 hari bulan Julai 1956 dan telah diserahkan kepada kontijen Kelantan. Kereta ini boleh membawa 2 orang anggota di mana seorang anggota ditugaskan sebagai pemandu dan seorang lagi mengendalikan dan menjaga mesin gun. Semasa darurat, kereta perisai ini digunakan sebagai kereta pendahuluan dalam masa tugas escort konvoi bagi menjalankan setiap operasi. Tugas-tugas lain yang dijalankan dengan menggunakan kereta ini ialah escort barang-barang, makanan dari satu daerah ke daerah lain, escort orang-orang kenamaan dalam masa lawatan rasmi, melawat ke pos-pos SC di ladang Inggeris, membuat lawatan ke lombong-lombong biji dan membawa pegawai kanan polis ke pos-pos SC. Kereta perisai ini dibuat kali terakhir ni telah digunakan dalam satu pembarisan tamat darurat pada 1 Ogos 1960. Ini ialah kereta perisai tersebut. Dia ada 2 kereta perisai ni, perisai yang pertama, perisai kedua. Galeri Darurat Bukit Kepong yang ditubuhkan sekarang. Galeri Darurat Bukit Kepong dibina dari usaha berterusan pihak kerajaan dan Balai Polis dan Polis Diraja Malaysia untuk menggambarkan peristiwa bersejarah yang membawa kesan kepada darurat di tanah Melayu sejak 1948. Perjuangan Parti Komunis Malaya PKM untuk mengguling kekerajaan yang sah melalui revolusi bersenjata telah memakan masa yang lama dan mendatangkan kemusnahan baik dari segi kebedaan maupun korban nyawa. Kemerdekaan negara dari penjajahan British dalam tahun 1957 dicapai melalui kebijaksanaan politik dan bukannya dari satu revolusi berdarah seperti yang dilancarkan oleh PKM. Pengorbanan kerajaan dan pasukan keselamatan dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan sentiasa dikenal dan diabadikan di hati dan sanubari setiap lapisan masyarakat. Galeri ini terbagi kepada beberapa bahagian meliputi 3 aras. Direka, cipta dan diperaga dengan begitu rupa untuk memaparkan pengalaman silam. Semoga sejarah hitam ini tidak berulang lagi, malah ia dapat menjadikan pedoman dan menjana keperpaduan dan kestabilan negara. Maklumat, dokumen dan gambar yang dikemukakan diharap dapat membantu para pengunjung menghayati peristiwa darurat dan ancaman komunis negara ini. Terdapat aras 1, aras 2 dan aras 3. Ini aras 1, ini aras 2, ini aras 3.
semua mengenai waktu-waktu zaman dahulu ya. Okay. Pengaruh budaya. Balai Polis Bukit Kepong dibuat sebagai galeri yang berfungsi sebagai bahan pendidikan untuk tujuan pembelajaran sejarah Malaysia. Pelajar boleh mendapatkan sekali info mengenai sejarah Balai Polis dan bagaimana terjadinya perang gerila ini. Pembelajaran ini diterapkan kepada generasi muda agar lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Sejarah ini dapat membantu pendapatan negara melalui industri pelancongan untuk mengimbau kembali sejarah negara dan menggalakkan pemahaman yang mendalam dalam sejarah ini dan mengeratkan silaturahim antara berbagai kaum di Malaysia yang hadir untuk menimba ilmu atau menginginkan info yang mendalam mengenai sejarah ini. Tinggalan sejarah ini dapat mengingatkan generasi muda tentang segala pahit maut yang dilalui oleh pejuang nasionalis ketika memerdekakan tanah air pada suatu masa dahulu. Ia dapat dijadikan sebagai pembawa semangat untuk lebih berusaha keras seperti mana pejuang-pejuang kita dahulu berusaha untuk mempertahankan negara demi keluarga bangsa dan negara yang dicintai. Kesimpulannya, bangunan sejarah sangat bernilai pada kita. Dengan adanya bangunan sejarah, kita dapat mengkaji lebih mendalam lagi mengenainya, seperti secara dia terbentuk dan secara asal-usul berlakunya peristiwa yang tragis itu. Walaupun bangunan-bangunan sejarah ini sudah lama dan telah musnah, tapi kita ada bukti-bukti yang kukuh mengenai sejarah tersebut, sebagai contoh di galeri darurat yang menyimpan segala barangan-barangan sejarah yang berkaitan dengan Balai Polis Bukit Kepong dan lain-lain. Sela-sela bahawa sejarah disimpan dan dikekalkan di situ supaya dapat memberi ilmu pengetahuan kepada sesiapa pun ataupun kepada generasi yang akan datang. Sekian pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.